Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kali ini kita nak bincang berkaitan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan itu apa? Sebenarnya penjodoh bilangan ini kamu selalu guna sama ada dalam percakapan harian ataupun ketika kamu membina ayat. Cuma macam biasalah, kamu tak tahu nama benda tu, nama benda yang kamu guna tu penjodoh bilangan. Jadi apa maksud penjodoh bilangan? Apa benda penjodoh bilangan ni? Kita akan bincang. Kita akan bincang beberapa contoh penjodoh bilangan yang biasa kamu guna dan biasa kamu boleh nampak pada mana-mana bahan penulisan. Apa itu penjodoh bilangan? Baik, seperti yang kamu dapat lihat pada skrin gadget masing-masing. Okay. Baik, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan ni kita guna sama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Jadi kita guna penjodoh bilangan ni untuk tentukan bentuk, rupa, saiz sesuatu perkara. Jadi berikut nanti lepas ni kamu akan tengok ada beberapa, ada banyak jugalah yang saya senaraikan, yang saya ambil dari internet. Tak banyak pun, sikit sahaja. Ada beberapa contoh penjodoh bilangan dan penggunaannya bila kita nak guna penjodoh bilangan tersebut. Baik. Yang pertama, penjodoh bilangan yang pertama seperti yang kamu dapat lihat, angkatan. Bila kita nak guna penjodoh bilangan angkatan ni, untuk kumpulan seragam ataupun uniform lah, anggota-anggota yang beruniform. Contohnya seangkatan tentera. Seterusnya baris, untuk kumpulan benda dalam bentuk garis lurus. Contohnya sebaris ayat. Seterusnya batang, benda panjang atau tinggi. Seterusnya contohnya sebatang sungai, sebatang pokok. Kemudian bentuk, benda yang melengkung. Contohnya sebentuk cincin. Seterusnya bidang, benda yang luas. Ya, contohnya sebidang tanah. Dan biji. Biji ada banyak kegunaan dia. Satu untuk buah, dua untuk benda yang bulat, tiga untuk benda yang kecil. Contohnya sebiji mangga, buah. Sebiji bola untuk benda yang bulat. Sebiji benih untuk benda yang kecil. Seterusnya bilah, untuk benda yang tajam. Contohnya sebilah pedang ataupun sebilah pisau atau mana-mana benda yang tajam. Baik, seterusnya buah. Yang pertama untuk benda yang besar. Yang kedua benda yang tidak ditentukan penjodoh bilangannya. Contohnya apa untuk benda yang besar? Sebuah kapal, sebuah kereta, sebuah rumah. Itu contoh benda yang besar. Kalau yang kecil tadi kita guna biji, sebiji. Okey. Seterusnya untuk benda yang tidak ditentukan penjodoh bilangannya, contohnya 10 buah kerusi, 20 buah meja dan seumpamanya lah. Seterusnya buku, bukan buku-buku yang kamu baca tu. Ni penjodoh bilangan, sebuku, benda yang berbongkah. Benda yang berbongkah. Contohnya sebuku sabun. Seterusnya bungkus, benda yang dalam bungkusan. Contohnya sebungkus nasi. Lagi butir, benda yang kecil. Contohnya sebutir peluru.
Cari. Kepingan yang dicari. Cari. Macam koyak lah. Contohnya, secarik kain. Seterusnya, cebis untuk potongan atau serpihan. Contohnya, secebis kaca. Cekak, benda bersaiz secekak jari. Benda yang saiz secekak jari. Contohnya secekak sirih. Cubit, untuk benda yang sikit. Bukan cubit. Cubit tu, bukan cubit orang tu, bukan. Contohnya secubit garam, secubit gula. Benda yang sikit lah. Kita nak bagi tahu benda tu kuantiti yang sikit. Dan cucuk, benda yang ditusuk dengan lidi. So, contohnya secucuk sate. Dan das. Das ni untuk tembakan. Contohnya 21 das tembakan meriam. Seterusnya, deret. Benda yang dalam barisan. Contohnya sederet kedai. Seterusnya ekor. Ekor ni takkanlah tak tahu untuk haiwan, untuk binatang. Contoh seekor ayam, seekor monyet. Seterusnya gugus. Yang ini memang kita selalu guna dan sering juga masuk dalam peperiksaan dah. Benda-benda yang sama jenis yang dikumpulkan dalam satu ikatan. Benda yang sama tapi dia duduk dalam satu ikatan. Contohnya segugus anggur ataupun segugus kunci. Dia ikat sekali. Kemudian gelung. Benda yang berlingkar. Contohnya segelung tali, segelung dawai. Gemal. Gemal ini jarang digunakan. Untuk apa gemal ni? Sama dengan cekak. Contoh segemal padi. Secekak padi. Samalah. Seterusnya genggam. Benda-benda yang dipegang dalam kepalan tangan. Contoh segenggam beras. Gulung. Benda yang digulung. Segulung kain. Gumpal. Gumpal ni ada 3 kegunaan dia. Bongkah. Ketul. Kepul. Untuk bongkah ni macam mana? Contohnya segumpal tanah. Untuk ketul, segumpal darah. Untuk kepul, segumpal asap. Asap. Asap berkepul-kepul maksudnya. Kalau darah tadi tu darah yang beku tu, darah yang berketul-ketul. Darah bila keluar dari badan contoh jadi badan manusia dia akan beku. Itulah dia akan jadi ketul-ketulan tu. Kita boleh, kalau dia besar, kalau dia membentuk dia jadi darah beku yang besar, kita sebut segumpal darah. Sama dengan segumpal tanah. Segumpal, kita gumpal dia. Jadi tanah. Dan helai. Helai ni biasalah benda yang nipis dan lebar, sehelai baju, sehelai kain. Dan yang terakhir, hidangan. Okey. Kumpulan makanan dan minuman yang disajikan. Contohnya, sehidangan kuih muih. Jadi itu antara penjodoh bilangan yang ada dalam bahasa Melayu. Ada banyak lagi. Ada berpuluh-puluh penjodoh bilangan. Cuma yang saya senaraikan ini antara yang sering digunakan dan ada juga yang jarang dijumpai dan jarang digunakan. Tapi ada banyak lagi. Kalau kamu rajin, kamu boleh cari sendiri untuk pengetahuan kamu juga, untuk kebaikan kamu juga. Bagus untuk kamu tahu penjodoh bilangan ini. Supaya apa? Supaya kamu dapat gunakan dalam penulisan kamu. Dapat gunakan penjodoh bilangan yang betul dalam penulisan kamu. Baik. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi tajuk penjodoh bilangan ini tajuk umum. Sengaja saya kemukakan untuk dibincangkan pada sesi pembelajaran kali ini. Rata-rata saya tengok hasil jawapan atau hasil tugasan kamu yang kamu hantar kepada saya,
Masih ramai dalam kalangan kamu menggunakan penjodoh bilangan yang salah sewaktu membina ayat. Jadi saya rasa terpanggillah. Saya rasa ada eloknya untuk diajar kepada kamu berkaitan penjodoh bilangan. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, penjodoh bilangan ni sebenarnya ada banyak, ada berpuluh-puluh. Jadi kamu boleh cari sendiri untuk pengetahuan kamu juga. Kalau saya senaraikan semua nanti takut berjela-jela video ni panjang nanti. Takut kamu bosan juga. Jadi ada eloknya kamu boleh cari sendirilah. Dan saya harap lepas ni kamu boleh gunakan penjodoh bilangan yang betul semasa bercakap ataupun semasa menulis. Itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita berjumpa pada sesi akan datang. Sekian. Terima kasih.